Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Baiklah, sebelum saya memulakan perbincangan, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Nurul Nadia binti Zulkifli daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On mengambil option Pendidikan Seni Visual, nama pensyarah Miss Liu Pinyin, kod subjek GPPP 1092 iaitu Pengantar Pengajian Pendidikan. Apa itu aspirasi pendidikan? Aspirasi pendidikan merupakan hasrat yang ingin dicapai oleh kerajaan dalam kerangka membangunkan sistem pendidikan negara. Oleh itu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM dirangka untuk mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhannya. Ianya diperkenalkan bagi menilai prestasi dan mengambil kira pencapaian lampau untuk dibandingkan dengan tanda aras antarabangsa. Ianya juga bertujuan supaya negara berada di kedudukan teratas dalam sistem pendidikan dunia. Guru yang berjiwa pendidik merupakan guru yang mempunyai fahaman yang jelas tentang matlamat sebenar pendidikan yang ada pada asasnya untuk mengubah tingkah laku manusia. Perubahan tingkah laku yang bermakna perlu menyentuh hati dan akal fikiran murid. Guru yang berjiwa pendidik seharusnya kompeten dalam aspek pedagogi, sosial, profesional dan peribadi. Guru-guru yang kompeten dalam semua aspek tersebut akan mendidik dengan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran, memberi tunjuk ajar dengan sentuhan kasih sayang, bertindak dengan penuh tanggungjawab dan menjadi suri teladan semata-mata menjadikannya pelajarnya insan yang unggul. Menyedari akan keperluan melahirkan model insan bertaraf dunia, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 bagi menyediakan pendidikan terbaik untuk semua murid. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM telah diperkenalkan pada tahun 2013 untuk tempoh 13 tahun sehingga tahun 2025. PPPM ini dibangunkan dengan menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara serta mengambil kira pencapaian lampau dalam pendidikan dan membandingkannya dengan tanda aras antarabangsa. Pelan transformasi pendidikan ini dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa, meningkatkan lagi pandangan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan dan mempersiapkan generasi muda Malaysia untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Dapat saya singkatkan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu dapat mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun seterusnya. Bukan itu sahaja, ianya dapat memahami prestasi dan cabaran sistem pendidikan Malaysia berfokuskan penambahbaikan akses dan kemudiannya dapat menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan. Sistem pendidikan Malaysia bermatlamat untuk memastikan setiap murid mencapai potensi maksima yang ada dalam diri mereka. Setiap pemimpin sekolah, guru, ibu bapa dan masyarakat berperanan penting dalam memastikan generasi muda ini mencapai aspirasi yang diharapkan sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang merancangkan pendidikan yang seimbang. 6 elemen yang menjadi aspirasi dalam pelan pendidikan menekankan tentang kepentingan pengetahuan, kemahiran berfikir,
kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian, dan yang terakhir ialah identiti nasional. Bagi mencapai aspirasi yang dihasratkan, PPPM telah menggariskan 11 anjakan yang dijadikan tunjang kepada transformasi sistem pendidikan negara. Setiap anjakan perlu memberi impak kepada sekurang-kurangnya satu daripada 5 keberhasilan sistem, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. 11 anjakan tersebut ialah: anjakan yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Yang ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Anjakan yang keempat pula ialah mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Anjakan yang kelima pula, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan yang keenam, mengupayakan CPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan yang ketujuh pula, memanfaatkan TMK bagi meningkatkan lagi kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan yang ke-8, mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan anjakan yang terakhir iaitu anjakan yang ke-11, meningkatkan lagi ketulusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, telah digariskan 5 aspirasi sistem yang ingin dicapai. Pelaksanaan perubahan besar dilakukan terhadap keseluruhan sistem pendidikan semasa untuk melonjakkan pencapaian semua murid, mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Aspirasi sistem pendidikan negara yang pertama ialah akses kepada kejayaan. Pembangunan dan kemajuan pendidikan yang diusahakan dalam kerajaan harus dinikmati oleh semua, terutama kepada murid di kawasan luar bandar dan pedalaman serta kelompok minoriti. Melalui pendidikan dan kemahiran yang diperoleh di sekolah dapat membantu mereka untuk menempuh masa hadapan yang semakin mencabar, selain mengeluarkan mereka serta keluarga dari belenggu kemiskinan tegar. Murid yang mempunyai risiko tercicir perlu dibantu menerusi pelbagai inisiatif, merangkumi pelbagai bantuan keuangan dan kemudahan fizikal, bimbingan motivasi dan kaunseling ibu bapa dan murid bagi mengekalkan mereka dalam sistem pendidikan. Aspirasi sistem pendidikan negara yang kedua ialah kualiti standard antarabangsa. Sistem pendidikan berprestij terbaik di dunia seperti di Singapura dan di Korea Selatan telah menunjukkan bahawa sesuatu sistem pendidikan mampu berubah daripada prestasi lemah kepada prestasi cemerlang dalam hanya beberapa dekad. Sesungguhnya, jika Malaysia mampu beranjak dalam masa 15 tahun dari kelompok sepertiga terbawah ke kelompok sepertiga teratas dalam masa 15 tahun, dalam pentaksiran antarabangsa, maka Malaysia akan menjadi antara negara yang mempunyai sistem pendidikan yang paling cepat berkembang. Bagi memenuhi aspirasi tersebut, tahap keberhasilan murid dan amalan pembelajaran akan diselaraskan mengikut standard yang diguna pakai oleh sistem pendidikan berprestasi tinggi supaya murid Malaysia mampu bersaing di peringkat global. Aspirasi sistem pendidikan negara yang ketiga ialah equity untuk semua murid.
Sistem pendidikan juga akan menyediakan akses kepada laluan alternatif yang menarik seperti pendidikan vokasional untuk menyediakan peluang kepada murid yang mempunyai pelbagai minat dan kebolehan bagi mengembangkan bakat mereka. Murid akan mempunyai pembelajaran yang kaya dari segi akademik dan bukan akademik supaya mereka boleh berjaya dalam kehidupan. Lebih banyak projek berasaskan komuniti dan aktiviti rentas sekolah akan dilakukan bagi memupuk interaksi dengan individu dari semua latar belakang. Murid akan mempunyai lebih banyak peluang untuk belajar pada kadar kendiri dan minat mereka dalam aliran akademik, vokasional dan teknikal. Murid-murid berkeperluan khas, murid pintar, cerdas dan berbakat, kumpulan peribumi dan minoriti lain juga tidak akan dipinggirkan dan akan diberi kebersamaan pendidikan. Seterusnya, aspirasi sistem pendidikan negara yang keempat ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Malaysia yang dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang kaum yang kaya dengan keunikan pelbagai. Sejak merdeka, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara. Sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 tahun hingga 17 tahun. Melalui interaksi dengan individu dari pelbagai latar belakang sosio, ekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Maka, perkongsian nilai, pengalaman dan menghargai kepelbagaian akan mewujudkan kesefahaman tolak ansur antara satu sama lain. Kesefahaman yang terbina akan menjalin perpaduan, seterusnya membentuk identiti nasional. Perpaduan merupakan komponen penting dalam konteks sosial Malaysia yang unik dan kaya dengan kepelbagaian. Perpaduan menjadi faktor utama dalam merealisasikan masyarakat yang terdiri daripada individu seimbang dan harmoni seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dan yang terakhir, aspirasi sistem pendidikan negara yang kelima iaitu pelaksanaan kecekapan tinggi. Keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Perbelanjaan besar untuk pendidikan menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan. Maka, pulangan dalam bentuk keberhasilan murid perlu dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Dalam usaha mencapai aspirasi sistem pendidikan, pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Sistem yang disediakan untuk sumber dan sokongan kepada sekolah memainkan peranan penting dalam menentukan tahap prestasi sekolah yang membolehkan guru dan pengetua, guru besar memberi tumpuan kepada aktiviti utama, penyampaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Oleh itu, kebolehan sistem untuk mengagihkan, menggunakan dan menguruskan peruntukannya amat penting untuk membolehkannya menyokong sekolah mencapai tahap prestasi yang diharapkan. Sekarang, kita telah memasuki pembentangan yang terakhir iaitu implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Guru merupakan penggerak kepada pembangunan pendidikan dengan menyahut cabaran transformasi pendidikan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Transformasi pendidikan negara memerlukan guru berperanan memastikan generasi muda diberikan pendidikan berkualiti seiring pendidikan di peringkat global. Melalui pendidikan berkualiti dan mantap, murid bertaraf dunia dan mempunyai pemikiran kritikal abad ke-21 sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan akan dapat dilahirkan.
Implikasi yang pertama iaitu pengurusan pengajaran dan pembelajaran atau akses. Guru perlu berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan. Profesionalisme guru di dalam bilik darjah dapat dilihat dalam aspek kebolehan mencorak kualiti pengajaran, kebolehan menyusun organisasi pembelajaran, kebolehan mencorak iklim dalam bilik darjah dan yang berkaitan dengannya. Bagi mencapai kecekapan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran, maka perlukan kebijaksanaan dan penelitian dalam perancangan, pengawalan, bimbingan, dorongan dan penilaian. Guru perlu bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid serta cara berfikir, nilai dan kelakuan murid yang dijangkakan pada tahap optimum secara berterusan. Yang seterusnya ialah pembangunan profesionalisme atau equity. Guru perlu melestarikan pembangunan profesionalisme dengan sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja serta memperbaharui pengetahuan dan mempertingkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Guru harus berani meneroka pelbagai cabang ilmu untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran berkesan bagi memastikan diri mereka dilengkapi dengan kemahiran pedagogi bersifat holistik serta kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Guru perlu saling bekerjasama dalam menangani isu dan berkongsi amalan terbaik. Guru harus bersikap terbuka kepada pembelajaran dan cara bekerja yang baharu. Guru harus menambah baik amalan profesional secara berterusan dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Selain itu, yang ketiga iaitu kemahiran teknologi atau kualiti. Guru perlu menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran serta teknologi untuk memudah cara dan mencetuskan pengalaman pembelajaran, kreativiti dan inovasi murid dalam interaksi bersemuka dan persekitaran maya. Guru juga perlu mereka bentuk, membangun dan menilai pengalaman pembelajaran dan pentaksiran yang autentik. Di samping itu, guru harus mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan gaya kerja seorang profesional inovatif dalam masyarakat global dan digital. Termasuk kemahiran dalam sistem TMK iaitu teknologi maklumat dan komunikasi dan peralatan digital bagi menyokong kejayaan dan inovasi murid. Guru juga perlu memahami isu-isu masyarakat setempat dan global serta bertanggungjawab dalam budaya digital yang berkembang dan mempamerkan kelakuan yang baik serta beretika dalam amalan profesionalnya. Kemudian, implikasi yang seterusnya iaitu mempunyai wawasan atau kecekapan. Dalam konteks merealisasikan kualiti guru dan aspirasi PPPM ini, guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berpemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi supaya mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Guru harus memikul amanah yang cukup mencabar untuk menjadikan anak murid mampu bersaing di peringkat global. Sekiranya murid berupaya bersaing di arena antarabangsa, maka guru seharusnya terlebih dulu perlu mencapai standard tahap global agar ilmu dan kemahiran yang dicurahkan kepada murid sejajar dengan hasrat PPPM. Dan yang terakhir, implikasinya ialah menjadi suri teladan atau perpaduan. Guru perlu menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti mana yang ada dalam hasrat PPM. Hasrat itu telah diterjemahkan dalam anjakan transformasi ketiga iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Anjakan ini tentunya menjadi keutamaan untuk membangunkan murid secara holistik.
Generasi hari ini bakal mewarisi dunia yang penuh dengan pelbagai cabaran hebat dari kemusnahan alam sekitar, impak globalisasi hinggalah kepada konflik pembangunan. Penghayatan nilai rohani adalah salah satu tonggak utama dalam pendidikan. Sementara masyarakat gairah mengejar kemajuan duniawi, pembentukan insan yang beriman dan bersasiah mulia seharusnya tidak disisihkan. Guru bukan sahaja harus berperanan sebagai suri teladan kepada murid dalam apa jua tindakan dan tingkah laku mereka, tetapi harus berusaha menghasilkan murid yang dibangunkan dengan identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran, aktiviti kokurikulum serta aspek pembangunan sasiah murid. Jadi, dapat saya rumuskan bahawa standard kualiti pendidikan Malaysia merupakan satu panduan bagi memastikan taraf pengurusan dan pengajaran yang memuaskan dapat diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan. SKPM merupakan satu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif secara berterusan ke arah pencapaian yang memberi impak kepada kemenjadian murid. Melalui penilaian yang dilaksanakan secara kendiri ini, sekolah dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan, seterusnya tindakan penambahbaikan dapat dilakukan. PPPM 2013 hingga 2015 dibangunkan sebagai satu pelan tindakan untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa dalam usaha mempersiapkan generasi muda Malaysia untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.